Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sudah berubah, bukan sedikit malah hebat sekali, dan semuanya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Jika kita bandingkan cara hidup kita pada hari ini dengan 10 tahun yang lalu, semestinya kita menyedari betapa teknologi telah mengubah hidup kita. Ia memberikan kita banyak kebebasan dan juga pelbagai cara untuk menjimatkan sumber dan masa. Dari ATM yang merubah perbankan, internet yang menukar cara membeli belah, ejen pelancongan yang tidak lagi diperlukan, dan syarikat teksi terbesar dunia, Uber, tidak memiliki walau sebuah kereta pun. Semua ini menjadi bukti kepada kita bahawa perniagaan juga akan dipaksa untuk berubah seiring masa atau berisiko menjadi pupus tidak lama lagi. Mari kita mulakan dengan Kodak. Memiliki seramai 170,000 kaki tangan dan memegang monopoli sebanyak 85% dari semua kertas foto yang dijual di seluruh dunia pada 1998, sedikit pun mereka tidak sedar bahawa model perniagaan mereka akan lenyap dan seterusnya syarikat itu bankrupt hanya dalam beberapa tahun selepas itu. Apa yang berlaku pada Kodak akan turut berulang dalam banyak industri dalam tempoh 10 tahun akan datang, dan sama seperti Kodak, kebanyakan organisasi tidak akan menyangka kedatangannya. Adakah pada tahun 1998 anda terfikir bahawa 3 tahun selepas itu anda tidak akan mengambil gambar menggunakan kertas filem lagi? Kini ia juga terjadi kepada kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggerisnya Artificial Intelligence, pada kesihatan, kereta automatik dan elektrik, pada pendidikan, pada percetakan 3D, pada pertanian dan berbagai pekerjaan. Adakah anda tahu bahawa di negara China sekarang mereka membina bangunan 2 tingkat dan 3 tingkat hanya melalui percetakan 3D? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke revolusi perindustrian keempat. Pada 2018, kereta yang boleh memandu sendiri yang pertama akan dapat dilihat di tempat awam. Sekitar 2020, seluruh industri otomotif akan mula terancam. Memiliki kereta bukan lagi satu kepentingan. Kereta boleh dipanggil menggunakan telefon bimbit, muncul di lokasi yang tepat dan memandu sendiri untuk membawa anda ke destinasi yang diinginkan. Lupakan lot parkir, memandangkan anda tidak perlu meletakkan kereta. Anda hanya perlu membayar jarak perjalanan yang dilalui. Pada masa kini, 1.2 juta orang mati setiap tahun dalam kemalangan kereta. Ini bermakna kemalangan berlaku setiap 100,000 kilometer. Dengan pemanduan automatik, statistik ini akan menurun pada satu kemalangan dalam setiap 10 juta kilometer. Cuba kira, berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan setiap tahun. Sekarang, mari lihat apa yang teknologi ini akan lakukan kepada syarikat kereta. Syarikat kereta tradisional akan mencuba pendekatan evolusi dan hanya membangunkan kereta yang lebih baik. Sementara syarikat-syarikat teknologi pula seperti Tesla, Apple, Google akan memilih pendekatan revolusi dan membangunkan komputer pada kenderaan. Bagaimana teknologi sebegini memberi kesan kepada industri insurans secara keseluruhannya? Dengan kadar kemalangan yang berlaku lebih rendah, premium insurans mungkin menjadi 100 kali lebih murah. Model perniagaan insurans kereta seterusnya akan lenyap. Hartanah akan berubah. Jika ramai orang boleh bekerja semasa dalam perjalanan, mereka akan berpindah lebih jauh untuk tinggal
dalam kejiranan baru, dalam rumah yang lebih besar tetapi lebih murah. Kereta elektrik akan menjadi suatu kebiasaan pada tahun 2025. Bandar akan kurang bising kerana semua kereta digerakkan menggunakan kuasa elektrik. Kita dapat melihat beberapa kereta elektrik di jalan raya di Putrajaya dan Cyberjaya pada hari ini. Harga bagi Tricorder X akan diumumkan pada tahun ini. Syarikat pengeluaran akan mengeluarkan peranti perubatan yang digelar Tricorder, iaitu dari Star Trek, yang boleh dihubungi ke telefon anda. Peranti ini berupaya mengibas retina mata, mengambil sampel darah, dan selain itu, anda juga boleh menghelakan nafas kepadanya. Seterusnya, ia akan menganalisasikan 54 penanda biologi yang dapat mengecam hampir sebarang penyakit. Ini bukan teknologi masa depan, ia adalah teknologi hari ini. Ia sudah diuji di beberapa negara dan ia kelihatan berfungsi dengan baik. Berita baiknya adalah ia juga murah. Jadi dalam beberapa tahun lagi, semua orang di muka bumi ini akan mendapat akses kepada pemeriksaan kesihatan bertaraf dunia yang hampir percuma. Harga pencetak 3D termurah turun dari $18,000 kepada $400 hanya dalam tempoh 10 tahun. Ketika harga menurun, kualiti prestasi pencetak 3D meningkat dengan ketara kepada 100 kali lebih laju. Syarikat kasut utama mula membuat cetakan 3D pada kasut. Bahagian kapal terbang ganti sudah dicetak secara 3D di lapangan terbang terpencil. Stesen angkasa kini mempunyai pencetak yang menyingkirkan keperluan bagi barang-barang ganti dalam bilangan besar yang pernah mereka perlukan pada masa lalu. Pada penghujung tahun ini, telefon pintar baru mungkin mempunyai pengimbas 3D. Anda seterusnya dapat mengimbas kaki sendiri secara 3D dan mencetak kasut terbaik anda di rumah. China sudah membuat cetakan 3D bagi keseluruhan bangunan pejabat 6 tingkat. Pada 2027, 10% daripada semua yang dihasilkan akan menggunakan cetakan 3D, malah mungkin lebih awal dari itu. Persekitaran di mana kita beroperasi ini berubah dengan pantas. Perubahan berlaku secara tetap. Teknologi adalah satu daripadanya. Harapan pelanggan pula adalah satu perkara lagi. Harapan pelanggan semakin meningkat. Mereka mahu lebih, mereka mahu sesuatu yang lebih pantas, lebih baik dan lebih murah. Tidak ada had kepada keinginan pelanggan bagi mendapatkan produk yang lebih baik pada harga terendah. Apabila sesuatu syarikat berjaya mencapai ke suatu tahap yang diingini, keperluan turut berubah dan menjadi semakin sukar. The Life Insurance and Takaful Framework bakal menyaksikan program pendidikan kewangan dan kesedaran diperkenalkan bagi melengkapkan pengguna dengan pengetahuan, kemahiran dan alatan yang diperlukan dalam membuat keputusan kewangan yang wajar dengan lebih baik. Syarikat insurans hayat dan takaful kini perlu tingkatkan medium pemasaran langsung, terutama menawarkan produk-produk secara online terus kepada pengguna. Di samping menggalakkan fleksibiliti operasi yang lebih meluas bagi memacu inovasi dan produktiviti yang lebih tinggi, The Life Insurance and Takaful Framework membawa bersamanya beberapa cabaran kepada agensi. Produktiviti yang lebih bagus, persistensi yang lebih baik dan pembelajaran berterusan atau continuous learning bermakna tiada ruang untuk part-time agensi. Yang ada cuma ruang untuk pemenang dan golongan profesional. So, are you winners? Adakah anda seorang juara? Adakah semua di sini Johan
champions? Adakah anda perlu menjadi pemimpin untuk menjadi winners and champions? Adakah winners dilahirkan atau dibentuk? Sesetengah orang dilahirkan hebat dan ada yang berusaha untuk menjadi hebat. Winners membentuk kehidupan dan kerjaya mereka, memberi inspirasi dan mempengaruhi orang lain. They are objective driven, fokus mencapai matlamat yang khusus. Mereka berkembang dalam pasukan. Mereka bekerjasama dan membantu orang lain kerana mereka faham ini adalah usaha amal, di mana Allah akan membuka pintu-pintu peluang untuk mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah hayansurkum wa yuthabit aqdamakum. Surah Muhammad ayat ke-7 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, jadilah winners. Berubah. Allah telah menasihati kita dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iaitu Allah tidak akan menukar nasib sesuatu kaum sehingga mereka menukar apa yang ada di dalam mereka. Allah telah mengajar kita, bagi mengubah sesuatu perkara, minda perlu berubah terlebih dahulu. Jadi, katakan pada diri anda, bagi mengubah sesuatu perkara, kita perlu berubah terlebih dahulu. For things to change, we must change first.